Dia, orang-orang kafir ni sedar Islam ni, kalau dia mari, dia tidak paksa kita tukar agama, tapi kita duduk dalam sistem dia tu penuh dengan rahmat, tak ada perhambaan, tak ada apa. Sebab tu dia mengalung-alung, sebab tu mudah benar orang dalam tu tidak sokong mana. Sebab itulah dalam setengah-setengah peperangan dulu kan dia panggil Zatus Salasil, terpaksa kena rata ni askar kaki ni, puak-puak orang kafir. Sebab apa? Kalau tak rata lari, tak sih perang dengan orang Islam. Jadi terpaksa raja dia tu rata kaki, tak boleh lari, buat macam-macam cara supaya perang juga, tapi tak lagi. Sebab itu kita tengok Islam cepat berkembang, sebab orang tahu kebaikan Islam, nak kepada Islam. Islam menyelamatkan mereka. Ini orang kafir, negeri kafir, nak kepada Islam. Jadi semua ni dibawa oleh Nabi SAW, murah dalam segala perkara. Habislah situ. Kemudian kita pergi kepada hadis yang ke-6 ni. Kita pergi kepada hadis yang ke-6 ni. Tengok terjemahan selalulah. Tetapi ada beberapa perkara yang penting, juga. Di antaranya ialah Abdullah bin Abbas juga ni, serupa dengan tadi juga, meriwayatkan, tapi dia riwayatkan daripada Abu Sufyan. Diriwayatkan daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni siapa dia? Hak kita tahunya kepala orang kafir Quraisy, masa perang dengan orang Islam, dia kepalanya, ketuanya. Dan dia ni ayah kepada Sayyidina Muawiyah. Muawiyah ayah kepada dia ni Abu Sufyan. Kita kena tahu dulu, biarlah kita tidak ambil semua, ambil setengah-setengah. Kalau nak bicara belakang panjang. Kalau nak secara halus benar kan panjang. Kita ambil sesalah di sini, iaitu berkenaan dengan Abu Sufyan, perawi kita. Peristiwa ni berlaku seperti yang kita baca dalam terjemahan tadi. Ketika tu Abu Sufyan tak Islam lagi. Cerita Heraklu panggil dia, tanya dia, ketika tu dia tidak Islam lagi. Maknanya cerita ni berlaku ketika dia tidak Islam, tetapi dia cerita ni ketika dia tidak Islam, kalau dia Islam kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kalau dia tidak Islam, mana boleh jadi hadis? Hadis-hadis ni syarat dianya penyampai tu kena Islam, hak terima tu pun kena Islam. Tu syarat dia. Dia bukan cerita sejarah. Kalau cerita sejarah siapa? Orang kafir pun cerita kepada kita. Hadis ni yang beza dengan sejarah, iaitu penyampai tu kena Islam. Walaupun cerita yang disampaikan itu, cerita tu berlaku ketika dia belum Islam, tapi ketika dia menyampaikan itu syarat kena Islam. Maka Abu Sufyan ketika dia cerita kepada Abdullah bin Abbas ni, dia sudah Islam dah. Dia sudah Islam dah. Mana pada ketika orang panggil dalam istilah hadisnya, pada ketika tahammul dia belum Islam. Jadi ketika dia berlaku hadis ini, cerita ni kepada dia, tahammul. Dalam istilah yang lain, kalau tahammul ni makna terima, ketika dia terima hadis, dia tidak Islam. Tetapi pada ketika dia ada maknanya menyampaikan hadis tu kepada orang lain, dia Islam. Jadi syarat dalam penyampaian hadis ini sahnya, iaitu ketika dia menyampaikan hadis itu, dia Islam. Cerita dia pada ketika berlaku dia tidak Islam, itu tidak penting. Yang pentingnya ketika dia menyampaikan, dia Islam. Cukup syarat, maka bolehlah masuk di dalam hadis-hadis ni. Lepas tu satu perkara yang kita tengok di sini, Abu Sufyan maknanya dia perawi utama dalam hadis ni. Kalau mengikut syarat Bukhari, perawi dia tinggi. Abu Sufyan ni maknanya mengikut Imam Bukhari seorang yang tinggi lah kedudukan. Itulah yang dapat kita simpulkan. Hak kata tinggi tadi perawi, bukan bawah dekat-dekat dia tu saja, sampai ke atas lah. Jadi tidak kena sekali-kali orang-orang yang mengatakan Abu Sufyan ni dia masuk Islam, dia ada maksud lain, tidak ikhlas, dia ni munafik misalnya, wal'iyadzubillah. Ada yang kata begitu. Misalnya kalau hak kemudian ni yang ditimbulkan benda macam ni, Syiah lah. Hak timbul benda lagu tu, Syiah. Memang dia kata Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan saja, Muawiyah tu pun masuk Islam ada kepentingan peribadi, kepentingan duniawi, kata dia. Dia tidak ikhlas, dia ni munafik. Dia letak gitu selalu. Jadi nak terima hadis dia ni jauh sekali lah, mereka tak akan terima. Walaupun kata dia terima hadis, mereka terima hadis,
hadis Abu Sufyan ke apa tak. Tapi Bukhari tinggi, Abu Sufyan dia ambil. Abdullah bin Abbas sahabat pun ambil daripada dia. Kalau Abu Sufyan ni tak molek, macam mana Abdullah bin Abbas tu ambil daripada dia? Abdullah bin Abbas ni orang besar. Habrul Ummah, baru ni kita sudah sebut dah. Habrul Ummah, pendeta di kalangan umat ini. Dah Nabi SAW doa untuk dia tu, Allahumma allimhu ta'wil, ya Allah ajar kepada dia ni ilmu Quran. Dengan sebab itu yang paling tinggi dalam bab Quran ni, tafsir ni, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ambil daripada Abu Sufyan. Ibnu Abbas terima dia, kita tak saya terima. Lagu mana? Siapa dia lebih kenal Abu Sufyan? Kita 1500 tahun kemudian ni kau Ibnu Abbas hok duduk depan mata dia tu. Tetapi oleh kerana benda ni tersebar dengan meluas di kalangan masyarakat melalui buku-buku sejarah dulu yang tidak adil, buku-buku sejarah yang ditulis dengan langsung tidak bertanggungjawab lah sebenarnya. Jadi buruk jadi nampak demon ni. Muawiyah pun jahat, buruk, Abu Sufyan pun buruk. Betul lah Abu Sufyan ni memang dia kepala orang kafir dulu. Betul, tak ada siapa nafi. Tapi nak cerita Islam ni murah, luah, kemurahan Tuhan tu. Kalau orang jahat secara mana pun jadi kepala pun, kalau dia bertaubat, Allah SWT boleh terima. Boleh terima. Nabi SAW terima baik Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ni lebih dia, orang tak tahu. Ni dalam sejarah tak sebutnya, dia susuk hak ni. Padahal ada juga dalam sejarah ada. Abu Sufyan ni dia lewat sikit nak banding dengan orang lain masuk Islam. Oleh kerana dia lewat, dia berasa terkilas sangat, sedih sangat. Sebab itulah apabila dia masuk Islam, dia nak tebus kelewatan dia tu. Dia perang pergi dengan Nabi lawan dengan orang kafir ni dalam peperangan Taif, Ghazwah Taif, buta mata dia sebelah. Itu sejarah dia. Lepas tu dalam peperangan Yarmouk, dalam peperangan Yarmouk di zaman Sayyidina Umar, dia perang lagi, perang dengan orang kafir, buta sebelah lagi mata. Ini tersebut dalam Al-Isti'ab. Ibnu Abdul Bar telah sebut kan, kedua-dua belah mata dia buta kerana Islam. Apa kepentingannya? Mana kafirnya? Tak ada. Dan itu cerita dulu. Tak salah sebut-sebut malukan orang dengan cerita-cerita dulu. Kita pun berasa malu kalau kita mula tak molek kan. Lepas tu orang duk sebut-sebut tu. Apa-apa duk sebut. Allah SWT kan suruh tutup keaiban orang ni. Man satara musliman satarallahu satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang tutup keaiban orang Islam, Allah SWT akan tutup keaiban dia di akhirat nanti. Itu sepatutnya pengajaran Nabi SAW. Tetapi orang kemudian ni dengan tidak bertanggungjawab, tulis macam-macam. Itu satu. Yang kedua, Abu Sufyan ni oleh kerana dia ni ayah kepada Sayyidina Muawiyah yang menjadi khalifah. Khalifah setelah umat Islam ni zaman Sayyidina Uthman kan kucak-kacir. Sayyidina Uthman terbunuh dengan sebab fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Di zaman Sayyidina Ali perang saudara berlaku, perang saudara sama Islam. Padahal masing-masing tidak nak, tapi berlaku. Itulah yang keadaan yang berlaku. Dengan orang kafir terhenti perang, tak perang dengan orang kafir. Berhenti di zaman dia, perang sama sendiri. Pemberontakan di sebelah Dalai ni pula, Khawarij ni pula. Sayyidina Ali terpaksa menghadap pihak ni. Bila Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Ali kena bunuh, Sayyidina Muawiyah naik. Bila dia naik, cuba kita tengok apa dia yang dia buat dalam masa 20 tahun dia memerintah. Aman jadi. Ya memanglah musuh-musuh Islam rasa tidak aman lah, tetapi orang Islam aman. Negara Islam keluar perang dengan orang kafir berjalan semula. Hak sebelum tu terhenti, jalan semula. Orang Islam satu padu. Amul jamaah orang panggil. Bila Sayyidina Hasan serah kuasa kepada Muawiyah, jadi bersatu padu. Orang Islam tak balah dah, sama sendiri. Tak perang apa lagi kita kata nak perang, tak ada. Bahkan bersatu di bawah dia. Perang lawan dengan orang kafir. Itu yang berlaku. Dia musuh Islam tak senang benar. Siapa dia? Anak siapa di Muawiyah ni? Anak Abu Sufyan. Jadi dia nak nampak kebaikan Muawiyah ni, dia memburuk-burukkan Muawiyah. Bukan setakat buruk Muawiyah, burukkan ayah dia. Itu nak suruh kita kata ni keturunan tak baik, darah tak baik. Padahal dia orang ni semua sudah menyesal dah, sudah bertaubat belaka dah. Ini musuh-musuh Islam yang tidak senang sebenarnya.
yang bawa cerita ni pun